Tuan-tuan yang saya hormati. Sebab itu di antara orang-orang yang baik imannya ialah orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Semalam kemarin kita duk tengok bola. Hari itu kita lawan Brunei. Saya tak tengok lah. Saya tengok keputusan je 4-0. Hebat Malaysia tuan-tuan. Mampu mengalahkan Brunei. Satu lawan yang sangat sukar ditumpaskan. 4-0 kira okey. Semalam tuan-tuan France menonggeng. Kalah pula dah Liverpool. Saya pun tak tengok. Saya malas tengok. Okey. Tapi saya tahulah keputusan dia 1-0. Dia kata ustaz patut 2-0 tapi Benzema punya gol offside pula. Offside apa ustaz? Ada orang belakang kat gol tu. Mana aku tahu tu undang-undang bola. Ya tak ya pun bukan pak menakar hang Karim Benzema tu. Hang sibuk tu macamlah Salah tu abang dia. Punya minat kepada bola ni tuan-tuan macamlah Mane tu anak menakan dia. Kita hak tak ada kena mengena dengan kita lebih pula tuan-tuan. Yang kena mengena dengan kita tak kisah. Bukan saya nak marah pula. Tak berpada-pada lah. Dulu saya tegur Tang Mo lu. Ingatlah Tang Mo Thailand mati. Saya tegur. Tak payahlah berlebih-lebih. Ini sampai percaya pada ahli yang menurun masuk hantu. Yang satu bomo perempuan tu masuk hantu. Tang Mo main kat dia. Kita percaya pada dia. Saya tegur yang tu. Oh, kena kutuk pula saya. Serupalah dalam bab bola ni. Dia tak ada kena mengena dengan kita pun. Ada banyak lagi benda mengena. Yang kena mengena dengan kita tuan-tuan. Banyak benda. Baik kita balik pada asas. Balik pada asas kehidupan kita ni. Berpada-padalah. Sekadar tengok keputusan sudah. Tak payahlah sampai nak menangis lah. Nak bergaduh lah. Nak bertekak lah. Nak kutuk-mengutuk. Tak payah pun. Kita tak payah. Tuan-tuan. Yang saya nak cakap pada tuan-tuan. Tentang kadang-kadang kita lupa tentang tanggungjawab kita. Hakikat kita yang kata amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tengok bola. Tuan-tuan tengok bola. Saya peminat bola. Tapi saya tengok 2-3 lapis punya lapisan. Bukan saya tengok dia pun main saja tak. Saya tengok. Sebab Allah kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa ma hadhil hayatid dunya illa la'ibun wa lahwun. Allah sebut dunia ni 2-3 kali perumpamaan. Allah kata tidaklah dunia ini melainkan permainan dan tipu daya. Permainan dan tipu daya. Maka saya pun tengok bola, saya anggap dia permainan dan memang dia permainan. Baik, cuba kita tengok. Dia ada masa 90 minit, masa kecederaan 3-4 minit. Paling lama masa kecederaan 10 minit. Paling lama tuan-tuan. 10 minit dia bagi. Selalu 3-4 minit dah. Okey. Sekarang kita juga ada masa. Adakah kita sekarang sudah berada pada masa kecederaan? Cik fikir tengok. Umur kita sekarang berapa? Pak cik umur berapa? 77. Oi, muda lagi. Muda apa ustaz? Masa kecederaan ni. Ada orang yang pertengahan. First half. Umur berapa? 40. First half. Ada yang second half. Dah 50. Kita berada. Cuba tuan-tuan tengok bola. Dekat-dekat nak habis permainan. Lagi dia pergelut. Kelang kabut lah. Tambah kalau ketinggalan 1-0. Dia serang, bertali arus sampai tak menang tangan keeper tu. Yang awal-awal hang tak nak pulun. Lagi 2 minit nak habis baru hang pulun. Setakat mana hang dapat? Begitulah dengan kita. Waktu muda tak nak pulun ibadat. Waktu bertenaga tak nak pulun beribadat. Mai gaut, mai sakit lutut, sakit pinggang, baru nak sembahyang banyak. Macam mana cerita? Tu yang bila sembahyang turun sujud, mengaduh Allah. Allahu Akbar. Bila rukuk, Allah. Aduh. Yang ni saya jumpa, bukan saya bohong. Sami Allah liman hamid. Allah. Aduh. Dia ni sat lagi. Duduk sebelah kita pula. Bila dia nak duduk tahiyat, nak duduk antara dua sujud, lagi kuat. Aduh.
Hui, tuan-tuan. Habis-habis sembahyang saya tanya, kenapa abang? Gaut. Oh, saya pula tengok. Aduh. Berbiji-biji kaki dia, tuan-tuan. Gaut. Dah tahu gaut. Abang kenapa tak sembahyang atas kerusi? Taklah abang pijak dia. Taklah abang tindih dia bila tahiyat. Dia kata tak puas. Atas kerusi sembahyang tak puas. Saya kata kalau abang sembahyang macam ni, saya pula tak puas. Aduh, apa yang pula? Sak-sak, aduh. Tuan-tuan yang saya hormati, waktu muda tuan-tuan ni duduk di Masjid Bandar Universiti ni, orang muda 60%. Ulun ibadat banyak-banyak. Masa ni kalau boleh pergi haji, buat haji. Kalau masa ni boleh puasa banyak, puasa banyak. Sembahyang banyak, sembahyang banyak. Sebab masa tengah sehat. Saat lagi masa pertengahan umur, hujung-hujung umur, penyakit sampai satu. Nak cakap pun tak apa nak larat, telinga pun tak apa nak dengar. Sekarang tengah cedah ni buat. Ulun betul-betul. Itu permainan. Cuba tuan-tuan tengok permainan bola sepak. Kalau nak menang macam mana? Kalau nak menang. Tak boleh main bola, main belah kita. Bila nak skor? Skor, yuk skor. Nak skor benda apa hang dapat kat keeper, passing dekat back passing kat hang balik. Bila nak buat? Tuan-tuan tak tengok permainan bola macam tu. Malaysia menentang Brunei pada malam ini. Malaysia Farizal Marlias, bola kepada S. Kunalan ke belakang kepada Liridon dan Liridon kembali kepada penjaga gol kita Farizal Marlias. Malaysia menguasai permainan setakat ini. Ya, tendangan gol, bola jatuh pada Safiq Rahim ke tepi kepada Syarif ke belakang, Syarif sang kepada belakang balik kepada Farizal Marlias. Nampaknya pemain Brunei langsung tidak mendapat bola. Agak-agak siapa menang, tuan-tuan? Kalau duk seronok dengan kita saja, duk menguasai permainan sampai tengah patah balik, sampai bulat tu tengah patah balik, habis-habis 90 minit. Bila tuan-tuan nak menang? Kalau tuan-tuan nak menang, tuan-tuan kena berani masuk di sana. Satu sepakan jauh daripada Eskunalan jatuh kepada Gopim. Gopim. Hampir menjadikan gol. Nampak? Lama-lama gol. Di Paula. Di Paula menjadikan gol. Berlari keliling padang sekarang di Paula. Nampak. Begitulah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tuan-tuan hanya seronok duduk dalam masjid, orang yang target man tak tahu apa, di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Sebab tu kalau nak berjaya, pi jumpa mereka, pi tarik mereka, pi sana, pi sini. Bawa mereka mai ke sini. Itu nama dia amar ma'ruf. Macam mana mereka boleh dengar apa yang kita cakap? Macam mana boleh mereka tahu apa yang kita nak bagi tahu? Kena cari jalan, tuan-tuan. Amar ma'ruf dia tak boleh duduk diam-diam. Kuliah maghrib 3 orang, 4 orang, 5 orang duduk diam-diam. Ya. Kita hendaklah mengerjakan kebaikan, ya. Yang 5 orang tu pula 2 pekak. 3 kencing tak lawas, bila nak sampai? Biar 5 orang main dengar pun tak apa, tapi buat FB live. Biar 5 orang saja yang main dengar kuliah kita, tapi TikTok kita buat live. Ni dakwah zaman sekarang. Akhirnya tuan-tuan, budak-budak dia lalu sini, TikTok ni apa ceramah mana pula ni? Daripada 1000 yang sampai, takkan 10 orang tak tengok. Daripada 10,000 yang dapat noti, takkan dalam 1000 tak boleh tengok. Takkan tak boleh share, takkan tak boleh kongsi, takkan tak boleh tengok. Bila tuan-tuan dah masuk sana, masuk di sini, insya-Allah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar akan sampai. Dah 8.45. Ya, saya lancarkan kutipan dana wakaf pembinaan Masjid Bandar Universiti fasa yang kedua. Jadi tuan-tuan boleh berilah wakaf, dan saya sendiri pun bagi wakaf. Saya sendiri masukkan RM1000 untuk masjid tuan-tuan ni, mudah-mudahan saya pun dapat juga pahala wakaf. Sebab saya seronok. Masjid tuan-tuan aktif, masjid tuan-tuan bersih, masjid tuan-tuan ni penuh dengan jemaah. Jadi masjid macam inilah yang saya seronok nak wakaf. Sebab saya tahu
duit wakaf ni akan diimarahkan dan orang akan mengimarahkan masjid itu. Mudah-mudahan kalau saya mati nanti berpanjangan pahala saya. Mudah-mudahan yang datang semayang ni doa, mudah-mudahan sembuh penyakit saya, boleh berdakwah tanpa halangan. Jadi tuan-tuan, kita hajat begitulah. Tuan-tuan yang datang malam ni semua ada masalah. Apa salahnya tuan-tuan kita sedekah? Dengan sedekah itu dimakbulkan doa kita. Dengan sedekah itu dipanjangkan umur kita. Dengan sedekah ni tuan-tuan, mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada kejahatan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pembinaan fasa yang kedua Masjid MBU ini akan terlaksana. Baik, balik kepada kisah bola tadi tuan-tuan. Apa kaitan bola dengan dakwah? Saya sakit daripada tahun 1997. Ada satu orang datang ziarah saya, dia tengok muka saya. Bila dia tengok, ustaz ni sakit sejak tahun 95. Bukan 97. Dalam hati saya kata, manalah hantau. Yang sakit aku. Dia pula kata tahun 95 saya sakit. Tahun 95 saya baru menikah, sakit kejadah apa ya? Saya balik daripada kuliah subuh, saya buat qiyamul lail, buat kuliah subuh dekat satu kem tentera. Saya ingat ke? Bila balik sampai di rumah dalam lebih kurang pukul 9, saya rasa pedih dada, saya rasa loya, saya rasa penin, saya rasa sakit. Saya muntah. Bila muntah berembuk keluar darah. Saya kata, mama, ambil besen mama, ayah muntah lah. Muntah. Daripada besen mama ambil beldi mama, besen dah tak boleh tahan dah. Masuk beldi pula. Panggil kawan-kawan, hantar hospital. Duk buat kecemasan apa semua. Doktor kata boleh balik, awak cuma jangkitan virus. Tak ada masalah yang berat. Balik. Jangkitan virus. Tahun 1997. Mula-mula saya kena santak. Bukan 95. 95 saya duduk seronok lagi baru menikah tuan-tuan. Saya menikah bulan 6 94. Masa bila 95 saya sakit pula? Tak. 97 bila saya dapat anak seorang baru saya sakit. Jadi tuan-tuan, sampailah kejap sembuh, kemudian datang balik, kejap sembuh, kemudian datang balik, macam-macam bentuk serangan dia. Baik, saya nak cerita pada tuan-tuan. Walaupun saya sakit, tapi ubat saya ialah mikrofon. Saya kena jantung. Doktor bagi 6 bulan. 6 bulan, Datuk tak boleh buat apa-apa, Datuk tak boleh angkat barang, tak boleh tolak apa, tak boleh apa. 6 bulan rehat, termasuk ceramah jangan. 3 bulan tuan-tuan, saya ceramah di Terengganu. Keluar dalam TV, keluar dalam berita, keluar dalam surat khabar muka depan. Datuk Kazim kembali berceramah di Terengganu. Doktor telefon saya. Kenapa ceramah? Kan saya suruh rehat. Nanti awak sakit balik. Saya kata, doktor, 6 bulan doktor bagi saya untuk sembuh. 6 bulan doktor bagi saya makan ubat untuk sembuhkan jantung saya. Itu cara doktor untuk bagi sembuh penyakit. Tapi, saya punya sembuhan penyakit saya pula ialah pegang mikrofon. Bila saya dapat mikrofon, insya-Allah saya sihat. Jadi, terapi saya ialah mikrofon. Sebab itu, lagi saya sakit, lagi saya ceramah, saya sihat. Petuanya ialah mikrofon. Jadi ada orang tak faham, dia tanya pula, Ustaz, mikrofon tu nak rebus ke macam mana? Kata, terpulanglah kan. Dalam hang sakit macam saya, rebus secukup rasa, tinggal segelas hang minum. Bodoh, entah tak faham-faham orang cakap. Nak bagi meletup mikrofon ke? Apa yang saya suka, dia menyegarkan saya. Kalau saya duduk di rumah, saya lembek. Kalau saya duduk rumah, saya rasa aduh sakitnya. Sebab tu semalam di Pulau Pinang. Hari ini dengan tuan-tuan. Besok pukul 12 di Cameron Highland. Malam besok lepas maghrib di Taman Herba Gopeng. Hari Selasa pagi saya di Ampang. Tuan-tuan, orang kata Ustaz Kazim ni sakit bila? Itu yang saya pergi ceramah, saya buat video klip di Gopeng. Saya naik basikal, duduk tengah-tengah bendang dekat Sungai Itik, Gopeng. Datang orang naik kereta. Ustaz Kazim! Dia tak puas hati, dia patah balik naik motor. Dia tengok saya. Kata sakit, kata dia. Astagfirullahalazim. Marah benar pakcik tuan-tuan ni.
Saya kata, saya tak sihat. Atau kalau tak sihat, kenapa boleh datang sana? Gitu dia. Yelah, takkan saya nak duduk di rumah. Kata sakit. Mana yang kenangan tangan? Tengok tangan. Ini tangan. Mana yang sakit dia? Kata dia. Ada. Takkan saya nak cerita orang, saya sakit. Bawa banner pula, saya sakit. Saya bukan jenis tu. Saya jenis buat kerja. Penolong pengarah video klip tu kata, Pak Cik, lain kali jangan percaya media sosial. Apa tak percayanya? Dia yang tulis lah Facebook dia. Kata, Astaghfirullahaladzim, tuan garam no Pak Cik ni tuan-tuan. Oh. Saya pun buat lagu tu, dia pun buat lagu tu. Percayalah bang. Okey Ustaz, belah dulu. Jangan marah ya. Tak ada marah. Saya bukan jenis sakit tuan-tuan. Duduk menor, nak tunjuk muka welfare. Tak, melainkan kalau saya dah operate memang duduk hospital. Saya jenis bekerja punya orang. Sakit tak ada apa pada saya. Dan saya lagi suka. Ya, bila saya buat kerja dalam keadaan sakit supaya menghilangkan kesakitan saya tu. Saya tak ingat sakit saya tuan-tuan. Tak nampak je sakit. Cuma kadang-kadang orang tak faham. Orang sakit hati. Sebab habis ceramah selalu ikut belakang. Tengok, bukan nak salam dengan orang. Kadang-kadang saya tak semayang sini, saya semayang tempat lain. Sebab saya nak ke tandas. Kadang-kadang orang tak tahu waktu saya sakit, waktu saya ceramah tu, saya tahan sakit. Orang tak tahu. Kadang-kadang saya tahan pedih. Badan saya ni di belakang dia keluar darah, sini keluar darah. Kadang-kadang muka ni keluar darah. Saya sebelum ceramah tu, saya sapu ni. Kalau tuan-tuan tengok muka saya ni, ni hitam ni, sini hitam, sini hitam. Ni semua bekas luka ni. Ni semua bekas luka ni. Saya bukan garu pun. Sebab itu bila saya ceramah, saya sapu krim. Sapu krim untuk menghalang bleeding. Saat lagi aku ceramah akan nampak luka, lari pula dengan Cik Azman melari kan, payah. Jadi saya tak nak orang takut. Saya top up. Habis ceramah, saya lari. Kereta tunggu. Tapi setengah orang tak faham. Dia kata, Ustaz Kazim sombong. Baru ni daripada Pahang orang telefon. Ustaz Kazim sombong. Zakir naik mari masjid kami pun bergambar. Zakir naik pun boleh datang bergambar apa Ustaz Kazim? Besar sangat ke? Saya kata, itu Zakir naik. Saya Zakir turun. Janganlah samakan antara naik dan turun. Dia punya hal lah. Saya punya hal. Abang tak tahu masalah saya. Saya mari ceramah ni pun syukurlah abang. Jangan kenalah faham. Apa masalah orang tu kita tak tahu.